Dalam memupuk modal insan yang inovatif, kreatif dan berdaya saing, satu program meningkatkan kapasiti dan kapabiliti pendidikan berkemahiran kepada golongan belia telah diwujudkan. Kursus kemahiran kendalian beberapa yayasan negeri ini berjalan dengan lancar dan berkesan. Pelatih-pelatih yang dikeluarkan oleh Institusi Latihan Kemahiran Yayasan atau ILKY dijamin pendapatan kerja dengan pendapatan melebihi garis kemiskinan. Antara ILKY yang terlibat adalah Kumpulan Pendidikan YPJ di Johor, Kumpulan Akademi Yayasan Negeri Sembilan, Kolej Yayasan Pahang atau IKIP dan Kolej Yayasan Sabah di Kota Kinabalu. Yayasan yang terlibat khususnya berperanan membantu pelajar menilai dan mengadaptasi kecenderungan, bakat dan potensi modal insan dengan mencungkil kebolehan yang ada. Program peningkatan kapasiti dan kapabiliti yang diberikan kepada Kumpulan Akademi Yayasan Negeri Sembilan adalah sebanyak 975,000, di mana kita akan memberikan peluang kepada 75 orang pelajar. Kursus-kursus yang kita tumpukan adalah Jabatan Kulineri, Jabatan Pastry di Institut Perhotelan Pelancongan Negeri Sembilan. Begitu juga dengan kursus Gas Service Operasi di Institut Perhotelan Pelancongan Negeri Sembilan. Di Kuala Pilah kita tumpukan iaitu di Institut Teknologi Yayasan Negeri Sembilan kita tumpukan kepada otomotif motor mekanik dan juga Jabatan Elektrik. Mengapa kita memilih kursus-kursus 5 ini adalah kerana ia memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik, cerah kepada pelajar-pelajar yang dibawa masuk dalam program peningkatan kapasiti dan kapabiliti. Kumpulan Yayasan Negeri Sembilan atau YNS mengambil pelajar untuk sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2 dan 3 bermula sejak 1 hari bulan Julai 2013 dengan pengambilan terbuka kepada belia dari seluruh Malaysia. Kalau di Institut Perhotelan Pelancongan Negeri Sembilan, Jabatan Kulineri Pastry GSO ini adalah jabatan yang sangat diperlukan dalam pasaran, di mana hotel-hotel, resort memerlukan tenaga separuh mahir dan mahir. Kita bertuah kerana kita ada ketua sekolah ataupun pengurus Institut Perhotelan Pelancongan Negeri Sembilan sekarang adalah bekas chef di Concord, di mana beliau telah bekerja selama 23 tahun. Dengan pengalaman industri ini, dia boleh mengajar pelajar-pelajar kita cara industri di hotel, disiplin kerja di hotel dan juga kualiti yang tinggi. Dengan itu, pengalaman industri itu membawa pelajar-pelajar ini peningkatan kualiti pembelajaran mereka tinggi, kemahiran mereka. Kolej Yayasan Sabah atau KYS pula telah mencapai beberapa kejayaan bersama syarikat besar. Antaranya, bagi kursus pekimpalan, kemudahan bengkel telah ditaja sepenuhnya oleh syarikat Petronas. Seramai 75% ambilan 2010 sehingga 2012 telah mendapat pekerjaan sebagai welder, tenaga pengajar YKS sendiri, QC, QA dengan gaji antara 1,200 hingga ke 3,000. Terdapat lepasan KYS yang mendapat gaji sehingga 4,500 sebulan dan 2 orang pelajarnya mendapat gaji sebanyak 5,400 sebagai welder di Sea Alliance Offshore di Labuan. Jadi dari segi bila we all dapat dana tu, we decided to concentrate on 2 program. Program juru kimpal kanan, bagi program kimpalan, dan satu lagi mekanik juru teknik kanan, mekanik kanan motor, di bawah program sijil kemahiran Malaysia lah.
Dan kedua-dua program ni adalah pada tahap ketiga lah. Kiranya di bawah, kalau ikut dalam market value dia dalam apa orang kata supervisory level lah. So our intake yang kita ambil hari tu, we started I think we ambil bulan Julai. We ada buat selection dengan pelajar dan we inilah ambil I think dalam 27 daripadanya adalah pelajar apa ni program bagi program kimpalan, dan yang bakinya adalah program mekanik kendaraan motor lah. Jadi bagi kita kan program ni why kita pilih dan at that level kan, pasal because definasi apa ni dipanggil skill workers lah di bawah bagi Jabatan Pembangunan Kemahiran. Skill workers ni at least pelajar tu perlu ada sekurang-kurangnya SKM level 3 pada tahap ketiga. Okay, so dia boleh define sebagai apa ni pekerja mahir. Jadi tujuan dia juga is that because kita mahu pelajar-pelajar ni bila keluar dia lebih marketable. Dari segi orang kata pengalaman lah Kolej Siasan Sabah untuk menjalankan program seperti ini kan. Kita seperti program kimpalan ni, kita bagi program kimpalan kita dapati dia punya pelajar ni even sebelum dia tamat dia punya kursus tu, dia sudah ada company yang datang untuk dia kira menawarkan pekerjaan. Dia sudah bagi kuota, okay, this group I nak. Tapi of course dia ada selection process. Then of course if pelajar tu dia terima kan untuk bekerja di tempat tu, then dia akan company tu akan datang. Bagi memenuhi 4 sasaran yang telah ditetapkan oleh EPU, iaitu keberhasilan dari program meningkatkan kapasiti dan kapabiliti, kumpulan khusus mestilah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, pendapatan kerja serta-merta ataupun job placement. Kedua, pendapatan pelajar yang telah tamat pengajian melebihi pendapatan isi rumah sekitar 1,500 sebulan. Ketiga, mengurangkan pengangguran. Keempat, peningkatan kualiti hidup. Di Pahang kita menawarkan 3 kursus iaitu fashion, kimpalan dan juga program elektrikal. Walaupun banyak lagi bidang yang lain, tetapi untuk kali ini kita tawarkan kepada 3 kursus ni dan mensasarkan golongan sasar iaitu di bawah 1,500 pendapatan segi isi rumahnya. Jadi sepanjang program ini kita jalankan iaitu seramai 60 orang pelajar yang terbabit, dan sepanjang tempoh 5-6 bulan dijalankan ini, alhamdulillah mana dari segi progres pelajar telah mengikuti pengajian mereka mengikut modul-modul yang telah kita rangka dan telah kita persetujui di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Jadi dari segi capability pelajar-pelajar, walaupun dari segi asasnya ataupun dari segi kemampuan pelajar dari segi sijilnya tidaklah begitu tinggi, tetapi kemampuan mereka dari peringkat kemahiran kita boleh kata orang tu boleh lihat mereka telah menunjukkan hasil yang begitu baik dan tempoh yang mereka jalankan sekarang ni lah. Okay. Jadi saya lihat perkara ni ataupun program ini boleh sangat baik khusus kepada pelajar-pelajar yang tercicir dan tercicir bukan disebabkan mereka mungkin, tetapi disebabkan dari segi halangan ekonomi keluarga mereka yang kurang berkemampuan untuk mengantar mereka ke tempat yang lebih jauh ataupun dari segi untuk mendapatkan pengajian yang lebih baik. Jadi dengan ada bantuan seperti ini, mereka dapat membantu keluarga mereka insya-Allah selepas ini khususnya dapat keluar daripada garis kemiskinan yang tersebut. Sampai juga di peringkat Pahang juga uniknya, kita juga menawarkan kursus ini kepada pelajar-pelajar daripada masyarakat orang asli, dan juga kita juga panjangkan juga program ini kepada pelajar-pelajar anak yatim piatu. Ini saya rasa golongan-golongan ini juga mungkin kita rasa sebelum ini kurang juga perhatiannya,
mungkin terlepas pandang mungkin, dan kita dengan dana ni juga kita boleh panjangkan kepada mereka dan mereka dapat sikit banyak dapat memberi mereka kemahiran dan akhirnya dapat memberi satu peluang untuk mereka meneruskan kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Dan juga macam masyarakat orang asli pula dapat membantu komuniti mereka dengan kemahiran yang mereka ada, seterusnya kata orang tu dapat meningkatkan taraf ekonomi komuniti mereka. Yayasan di setiap negeri melalui institusi latihan kemahiran yang berdaftar sememangnya menjurus kepada modul-modul yang khusus kepada penyediaan tenaga mahir. Dalam satu kajian Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional atau Pembina yang dibuat pada tahun 2007, sebanyak 77 jenis bidang kemahiran dengan tenaga pengajar terlibat memenuhi sasaran 35% tenaga kerja mahir menjelang 2015 dan 50% lagi menjelang 2020. Peluang ini seharusnya digenggam sepenuhnya oleh golongan belia, sementara Yayasan Negeri membantu mereka menyemarakkan lagi penglibatan dan sokongan mereka kepada usaha pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dan kita memang mengambil pelajar daripada golongan ini yang memberi peluang kepada mereka untuk mengikuti program kemahiran, di mana pelajar ini pelajar yang tidak berjaya untuk memasuki mana-mana institusi, dan untuk mengelakkan dia tercicir, jadi EPU dan pembina serta yayasan mengambil inisiatif untuk memberi peluang pendidikan kemahiran kepada mereka. Dan saya rasa program ini bagus dan amat baik, dan saya rasa apa yang disasarkan telah mencapai matlamat dia lah. Bagi the beauty of this program ialah EPU minta kita mencari atau mendapatkan peluang pekerjaan kepada mereka, dan kita memang bekerjasama dengan pihak-pihak industri, jabatan-jabatan agensi kerajaan untuk menempatkan mereka di organisasi agensi untuk mereka mendapat peluang pekerjaan lah. Dan ini memang kita berterusan jalankan untuk memberi atau mendapatkan mereka peluang pekerjaan selepas tamat latihan. Beberapa syarikat industri dalam pelbagai bidang pula telah bersetuju mengadakan perjanjian persefahaman MOU yang menjamin untuk menerima produk pelajar dari kolej yayasan setiap negeri bekerja dengan mereka. Kerjasama ini sekaligus menarik minat yang tinggi golongan sasar untuk belajar, seterusnya bekerja dengan beberapa syarikat besar di Malaysia. So jalinan industri ni tak susah sangat. Bagi mechanical motor, kita ada joint venture dengan UMW, Angkatan Hebat, Sdn Bhd. We also ada even with syarikat Yayasan Sabah sendiri. Contohnya satu, kita sendiri mengambil mereka, sebahagian daripada mereka, kumpulan pendidikan YPJ. Yang keduanya anak syarikat YPJ Holding. Dan yang ketiganya ialah kita ada sekarang ni, kita ada syarikat-syarikat di Iskandar Malaysia. Jadi kita menempatkan mereka lah di itu, dan juga kerjasama dengan hotel-hotel, resort-resort untuk kita tempatkan mereka. Seterusnya, membuktikan bahawa golongan ini tidak tercicir dalam menjana produk alternatif pada negara di peringkat nasional sejajar dengan Pelan Pendidikan Berkemahiran Tinggi Negara. Kami ada masuk pertandingan yang diadakan di Serata, Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Baru-baru ni kami ada pergi ke Sabah untuk bertanding dalam satu pertandingan yang dianjurkan oleh ATI College, di mana buat pertama kalinya setelah 16 kali pihak kolej tu melakukan, kita adalah wakil pertama daripada Semenanjung, dan alhamdulillah kami telah memenang emas. Dan di sini apa-apa berkaitan dengan food, industri, kami akan hantar student. Macam kata pelancongan panggil, kita akan hantar. Kalau ada demonstrasi di Port Dickson ataupun ceramah-ceramah pelancongan, motivasi di Kelab Sukan Paroi contohnya, kami akan hantar. Apa yang penting adalah kita beri penekanan kepada kita punya praktikal budak-budak, praktikal kita punya student,
So kita nak kemahiran dia lebih kuat berbanding dengan inilah universiti. Kalau dibandingkan dia punya teori lebih tinggi tapi praktikal dia orang kurang. So kita nak yang praktikal ni lebih tinggi. Di sini kita 80% daripada amali, 20% daripada teori. Itu disyaratnya oleh CJ Kemahiran Malaysia. Okey, sebab apa saya ambil 80 amali, sebab apa? Mereka bukannya seperti di IPTA ataupun bahagian-bahagian akademik seperti UiTM dan UU yang lain lah. Okey, kat sini kita just CJ Kemahiran Malaysia. Okey, untuk peluang pekerjaan kita sediakanlah daripada start daripada 2 bulan sebelum diorang final, kita dah mula minta resume untuk kita edar dekat hotel ataupun syarikat-syarikat lah. Bagi pelajar-pelajar ini juga, minat yang mendalam terhadap bidang kulinari menjadikan institusi perhotelan dan pelancongan Negeri Sembilan sebagai platform yang terbaik untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Kalau dari jenis pembelajaran, semuanya Alhamdulillah boleh buat. Dari segi kawan-kawan pula, saya boleh berkomunikasi satu sama lain lah. Pada permulaan dia tak kasihlah. Lepas tu lama Alhamdulillah boleh terima. Dia cakap tempat yang mungkin mahal, kos tinggi. Lepas tu bila dah jumpa tempat ni, kos dia murah. Subjek dia sini, subjek belajar bab ni kan, macam level 1 dia belajar untuk mengenali ni plate semua kan. Bila kita naik level 2, kita ambil belajar pasal setup table ni, setup table. Dan saya sekarang saya berada dari level 2. Saya melihat masa depan saya nak jadi seorang supervisor yang boleh mendorong orang tu kan. Bagi subjek, pada mulanya saya datang memang zero lah. Bila saya sampai sini, banyak subjek yang boleh dikatakan banyak memberi manfaat kepada saya. Walaupun dia nampak perkara asas, tapi bila orang tak mengetahui atau mempelajarinya, dia tak akan mengetahui lah. Macam pensyarah pula, dia senang bergaul dengan pelajar, jadi lebih mudah kami untuk mempelajari apa yang diajar lah. Okay, kalau kita orang belajar daripada sini, kita orang akan belajar daripada equipment, daripada segi cara kita orang bergaul pun kita orang akan diajar, cara sikap kita orang, semua itu diajar di sini. Bagi adik Muhammad Amidur pula, galakan keluarga dan dorongan kawan-kawan yang pernah mengikuti pengajian di sini telah memberi semangat beliau untuk mengikuti kursus ini biarpun beliau baru berumur 15 tahun. Sisi pembelajaran dia padat. Dia tak ada macam nak belajar lain je, lain ke apa ke. Sebab tu lah saya masuk sini. Dia kata belajar betul-betul lah. Sebab kat sini college macam ni tak banyak, dia kata. Betul-betul kat Semban ni dia kata ada satu je kot, 1, 2 macam tu je lah. Sebab dia pun bekas lecturer kat sini. Lecturer dia okey, sporting best lah, dia ajar. Saya cita saya nak buka restoran. Buka restoran mungkin jual western semua lah kalau boleh, Malay. Kulinari ni satu market yang tinggi sekarang. And then kemahiran nombor 1. Situlah. Tiap-tiap modul yang diberi oleh lecturer memang sungguh macam memuaskan. Boleh saya pelajari benda yang baru. Daripada sebelum ni saya dekat time sekolah saya ambil kos lain. So saya ambil ke kos ni macam terlalu minat lah. And then dia punya subjek-subjek dia memang beri impact yang bagus untuk saya untuk mempelajari. Jadi boleh InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan terus kepada saya punya cita-cita untuk menjadi seorang chef yang berjaya di satu hotel tu dan akan menaikkan nama satu hotel tu. Proses transformasi pendidikan berkemahiran merupakan proses berterusan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan dunia yang semakin memerlukan tenaga kerja mahir yang ramai. Pendidikan ini juga bukan semata-mata untuk memenuhi keperluan rakyat. Sebaliknya, menyediakan sebarang perubahan yang akan berlaku sekurang-kurangnya bagi tempoh 10 hingga 15 tahun yang akan datang.